Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tanjung Agas menangis. Sementara Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Mahyadin Yassin sibuk mencari sokongan di kalangan Ahli Parlimen UMNO, jiran senegerinya Tanjung Agas yang terletak di Tangkak Muar sedang menangis. Jangkitan COVID-19 di sebuah kilang elektronik di kawasan itu telah meragut 16 nyawa pekerja dan 1,000 yang lain dikuarantin ketika ini. Justru pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Johor, Aminul Huda Hassan, menyelar sikap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang mempertahankan pembukaan sektor industri semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang mengakibatkan bala menimpa sekumpulan pekerja kilang di Tanjung Agas. Ahli Dewan Undangan Negeri pada yakni itu berkata menteri tidak sepatutnya membiarkan keadaan ini terus berlaku. Saya mendesak Azmin Ali serta Kerajaan Perikatan Nasional bertanggungjawab akibat keputusan yang mereka ambil. Kami berduka cita dengan apa yang berlaku di Tangkak sehingga mengorbankan nyawa di kilang berkenaan. Saya bersimpati dengan ahli keluarga mereka yang meninggal dunia kerana COVID-19, katanya, seperti dipetik portal online Johor Kini. Media melaporkan pekerja kilang berkenaan meninggal sejak 13 Jun lagi apabila 2 petugas mati pada tarikh itu dan yang berakhir pada 28 Julai lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Johor JKNJ mengesyaki kemungkinan berlaku jangkitan COVID-19 yang membabitkan varian baharu, variant of concern atau VOC di kilang elektronik berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Johor R. Vidyanathan mengesahkan bahawa kluster persiaran Agas disyaharkan pada 9 Julai lalu membabitkan pekerja dari sebuah kilang elektronik pembuatan semikonduktor di Tanjung Agas Tangkak. Menurut beliau, punca utama penularan secara meluas di Tanjung Agas disebabkan oleh ketidakpatuhan penjagaan prosedur operasi standard SOP di kalangan pekerja di tempat kerja maupun di dalam komuniti. Ini dapat dilihat dari peratusan tinggi kes penularan membabitkan komuniti di kawasan Tanjung Agas. Sebagai langkah pencegahan segera, JKNJ mengarahkan tindakan memanjangkan tempoh kuarantin kepada 21 hari diambil bagi kesemua kontak rapat kes penularan yang membabitkan kilang berkenaan, katanya, seperti dipetik Harian Metro. Menurut beliau, kata Vidyanathan, seorang pekerja kilang mula bergejala iaitu demam pada 24 Jun lalu. Namun sehingga 28 Jun, pekerja berkenaan masih lagi bekerja di kilang berkenaan. Pemeriksaan serta ujian calitan RT-PCR di klinik kesihatan mengesahkan dia positif COVID-19 pada 2 Julai lalu, jelasnya. Kata Vidyanathan, Wakil Pejabat Kesihatan Daerah PKD Tangkak membuat siasatan di kilang pada 2 Julai lalu dan hasil pengesanan kontak dan saringan mendapati beberapa kes lagi dikenal pasti membabitkan pekerja kilang. Berikutan bilangan kes dan kematian yang tinggi, JKNJ membuat susulan ke atas tindakan pencegahan dan kawalan yang dilaksanakan di kluster berkenaan, termasuk arahan penutupan kilang yang dilaksanakan bermula dari 3 Julai lalu bagi tujuan siasatan dan aktiviti sanitasi, tegasnya. Vidyanathan berkata 2,501 ujian calitan COVID-19 dijalankan dan 462 kes positif dikenal pasti setakat ini dengan kadar positif 18.5% dengan 2,039 lagi hasil ujian adalah negatif. Beliau berkata kilang tersebut mempunyai seramai 4,057 orang pekerja. Majoritinya ialah 3,806 warga tempatan yang menetap di Tangkak Muar dan Jasin, manakala 251 orang lagi pekerja asing. Sehingga 28 Julai 2021, seramai 1,495 pekerja kilang diarahkan menjalani kuarantin di rumah atau HSO kerana disyaki sebagai kontak rapat, ujarnya. Siapakah yang harus dipertanggungjawabkan terhadap kehilangan nyawa pekerja-pekerja ini?
Selain menyalahkan keputusan MITI yang hanya mementingkan kelestarian kilang untuk menjana keuntungan, marilah kita dengar intisari ucapan balas Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kulim, Bandar Baharu, Datuk Seri Saifuddin Ismail Nasution berhubung program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang diuruskan oleh Khairi Jamaluddin. Menurut beliau, kelewatan membuat komitmen perolehan awal vaksin COVID-19 dan kerana birokrasi menjadi penyebab pelaksanaan program vaksinasi lembab sehingga mengakibatkan jumlah kes positif dan kematian akibat wabak ini meningkat. Beliau berkata ketika kerajaan masih mengambil sikap tunggu, negara lain sudah membuat komitmen tempahan awal dan hasilnya program vaksinasi mereka dijalankan dengan jayanya malah lebih awal. Tapi ketika persaingan global yang sengit untuk mendapatkan bekalan vaksin, fokus kita seharusnya kepada akses selain pada harga dan efikasi. Saya bagi contoh. Misalnya, ada negara-negara lain yang cepat program vaksinasi mereka, ini speaker, adalah kerana mereka buat dulu procurement commitment. Pertimbangan mereka adalah penghantaran paling awal sebab persaingannya sengit. Namun kita terlepas yang itu sebab tidak membuat tempahan lebih awal. Katanya, kita masih boleh mempertimbangkan kemaafan jika puncanya masalah birokrasi. Tetapi kita tidak boleh memaafkan pihak yang membina mahligai di atas pusara bangsa COVID-19. Jika demikian rupanya, bukan hanya Tanjung Agas yang menangis. Kerana itu adalah jenayah terhadap kemanusiaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.